الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب صلاة الكسوف, muka surat 47. Kaji kitab 48, kitab baru 48, kitab lama 47. Tengok tajuk babu salatil kusuf. Ini suatu bab pada menyatakan sembahyang gerhana. Kusuf tu gerhana. Cuma beza dia, kusuf gerhana matahari, kusufus syamsi. Kalau bulan namanya khusuf, kha, buka pada kha, khusuf. Melayu panggil gerhana. Gerhana matahari dan bulan. Okey, maka masuk dalam bab solatun nawafil, ya, sembahyang sunat. Jadi sembahyang gerhana ni tidak ada khilaf padanya, sunat. Ya, tak gaduh nak tanya sembahyang ni bid'ah tak bid'ah. Sembahyang hajat tu dia berkata tak agak bid'ah. Sembahyang apa nama, sembahyang taubat dia kata tak ada nas. Apa yang dia nak nas kita tak tahu. Jadi yang ni tak payah, ni memang nas. Suatu berkelahi. Ya, tak nak sembahyang taubat tak ada masalah kan. Okey. Bermula keduanya. Kenapa kedua? Kedua, dia ada dua kusuf. Makruf dah, orang yang baca kitab ni faham lah. Dua tu apa? Yang tak baca kitab tak faham lah. Dua gerhana lah, mana ada 8 gerhana pula. Gerhana dua ya. Gerhana matahari ni kena bulan. Benda tu dua tu je. Okey. Hukumnya apa? Sunnatun mu'akkadun. Sunat mu'akkad. Maknanya siapa tak sembahyang makruh. Sunat mu'akkad ni kalau tak sembahyang tak buat makruh. Dia beza sikit situlah dalam, memang kalau ikutnya benda sunat, kalau tak buat ya lawannya makruh. Sunat lawan makruh. Sebab dia begitu terbalik. Perkara sunat kalau buat dapat pahala, tak buat tak ada apa. Benda yang makruh pula, kalau buat tak ada apa, tak buat dapat pahala. Itu balik. Tetapi ada kalanya bila disebut benda tu sunat, sunat buat. Kemudian siapa tak buat tak dapatlah pahala sunat tu, tapi tak makruh. Sebab makruh ni atas nama dia cela. Makruh tanzih. Makruh ni tanzih, benda yang cela, Tuhan benci. Ada benda sunat buat, tapi tak buat Tuhan tak benci. Ada benda yang tak buat Tuhan benci. Jadi makruh. Tapi tak berdosa. Benda makruh ni tak berdosa, tapi Tuhan benci. Itu dia. Okey. Jadi ada ketika benda sunat tu tak buat tak makruh, tapi ada benda yang buat tak buat jadi makruh. Macam contohnya doa iftitah, tak baca jadi makruh. Apa lagi? Sunat baca surah, tak baca surah makruh. Sebab dia muakkad. Sunat muakkad. Okey. Tak ada ulama kata wajib. Kalau ada dia akan sebutlah wajib. Semua kata sunat. Bagi yang muqim dan musafir, tak kisah sama ada orang tu bermukim masa tu gerhana, sunat sembahyang gerhana. Bermukim ni kita lah, mukim, mustautin, menetap satu tempat. Atau orang dalam perjalanan bawa lori, ya, sampai waktu gerhana, sunat juga bagi dia sembahyang gerhana. Walaupun dia dah boleh jamak qasar, ustaz, takkan nak sembahyang sunat lagi? Masih sunat.
Tuan-tuan nak buat qabliyah ba'diyah boleh. Sebab dia masih sunat. Ya, walaupun dibagi ringkas qasar, boleh lagi buat sembahyang sunat. Berapa rakaat kau suka kamu. Atau kadang pukul syarak dia begitu, dia ikut roll. Dia bukan ikut akal. Kalau ikut akal, sembahyang fardu 4 rakaat tinggal 2. Sembahyang sunat tak payah dah lah. Sunat je pun, bukan wajib. Yang wajib pun boleh kerat 2. Kalau otak kita fikir lah, ya, dia bukan ikut itu. Dia bukan qiyas begitu. Dia lihat pada tarif. Kenapa ada kelonggaran qasar pada sembahyang fardu sahaja? Ada Tuhan bagi. Tapi tidak ada pula dia kata dengan sebab ada qasar terhapus segala sembahyang sunat dah. Kamu nak sembahyang berapa rakaat? 4 rakaat ke? 2 rakaat ke? Bulan. Itu kelonggaran diberi pada sesiapa yang tak. Okey, itu kata syarak. Jadi sebab tu hari ini jaga-jaga tuan-tuan, orang banyak dia kias kepada kiasan yang diguna akal dia semata-mata. Kita panggil akal, kias akli. Dia tak guna kaedah. Kita guna kias dengan kaedah. Jaga-jaga jangan banyak-banyak sangat orang tu ni. Macam masalah ni lah. Masalah kiaskan hukum yang terakhir ini tentang SOP itu sebagainya, jemaat daripada peringkat awal lah tu. Bukan main lagi lantang pompen. Ya. Dia kata yang supermarket bebas, boleh pergi masuk. Masjid tak boleh, majmuat tak boleh, tempat hiburan boleh, tempat ibadat tak boleh. Dia kias apa tu? Kamu kias macam mana? Kias tu tepat tak? Awal peringkat SOP, masuk tempat supermarket ada had orang, masjid tak? Kalau dibebaskan, dia masuk berapa ratus orang yang masuk. Satu. Yang kedua, ya, duduk dalam masjid tu, dia kata setengah jam, tak sampai setengah jam dia jadi gitu, dia kata boleh dilarang dan sebagainya. Ya. Sebab kita tengok dalam keadaan situasinya, dia tak sama dengan supermarket. Dia sama. Kadang boleh had. Cuma dah lepas ekoran daripada SOP 2, SOP 3 ni, dia dah longgar lah. Longgar sangat, tak ada had apa semua dah. Tu masalah dia. Tapi kias dia betul lah, bukan tak boleh. Ya, kias dia tepat. Kias umum tu tak ada hukum. Banyak orang salah buat hukuman, tapi bila dia kias umum je tu, dia bukan kias boleh kias, dia tengok kaedah. Dia berkaitan dengan hukum. Ya, dia ada kelonggaran, ada ni hukum dunia. Macam kita kata apa tu supermarket ni, hukum dunia, undang-undang dunia. Atau dia guna kias, kita tak tahu apa kias ni. Hukum syarak dia kena berbalik kias. Maka gitulah kiasnya. Okey. Jadi faham tu ya. Jangan pasal apa boleh sembahyang sunat pula dia. Orang musafir, masa musafir kan dia sembahyang pun 3-2 je. Ada. Hatta kalau dia jamak sekalipun. Dan yang merdeka boleh sembahyang, dan sahaya boleh dibenarkan dia keluar dengan izin penghulu dia lah. Ya. Dan bagi laki-laki dan perempuan, kenapa disebut laki perempuan? Sebab tuan-tuan dalam istilah ni, okey, ada sembahyang yang dibenarkan orang perempuan berjemaah, ya, ada yang tidak. Ya. Sebab tu panjang masa SOP ni tak benarkan orang perempuan masuk surau masjid. Ya, kita rasa pelik ya. Sebenarnya kalau orang ngaji kitab fiqh dia tak pelik. Ya, sebab dalam kitab fiqh dia beritahu dah. Ya, hanya harus perempuan hadir ke masjid surau untuk sembahyang jemaah. Harus, bukan wajib. Bukan sunat pun. Tak tulis sunat pun situ. Ulama kata harus. Jika tiada fitnah. Fitnah tu umum. Termasuk fitnah tu mata orang lelaki tengok. Bukan dia telanjang, dia pakai tutup aurat. Bukan tutup aurat, tapi jadi lirikan mata lelaki. Nak pula dia janda. Allah. Ya, berbau orang sebut. Janda datang tu dia. Itu fitnah. Maka ketika tu tidak harus. Jadi tidak harus. Ya, okey. Isteri yang tidak dapat izin suami haram keluar. Dia dipegang. Jadi sebab tu bila ada
penyakit, tak salah kerajaan haramkan, jangan hadir. Sebab asalnya mereka tak dituntut. Jadi dituntut lelaki. Orang lelaki yang penjaga sembahyang jemaah. Ya, mengaji pun orang lelaki malas. Kalau perempuan penuh kuliah wanita. Ustaz tak datang 2 minggu dia susah hati dah. Orang lelaki ustaz datang pula hari ni, tak jadi. Ada jadi beza kan. Orang yang tu hadap lagi dia pulun nak. Jadi yang boleh dia dulu adalah belajar ilmu fardu ain. Itu memang wajib. Kalau lelaki dia tak reti mengajar. Kalau lelaki dia reti mengajar, dia tak wajib pergi tempat lain. Harus balik. Sebab jaga kewanitaan. Itu hukum tu. Tapi dalam bab ni dia benarkan. Dibenarkan. Sunat dia sembahyang gerhana tu sunat, tak kira dia rumah mana, dan boleh berjemaah. Boleh berjemaah. Laki dan perempuan dan berjemaah sunat jemaah. Jadi isu sunat jemaah ni ada kita baca di awal hari tu, ingat balik sembahyang sunat ada sunat di jemaah, ada sunat tak dijemaahkan. Jadi sunat yang tidak disunat jemaahkan hanya harus berjemaah. Contoh sembahyang hajat, popular sekarang ni sembahyang hajat lah, sembahyang malam dah kurang lah, sembahyang hajat lah selalunya. Adakah disunat jemaah? Tak, tidak ada dalam syarat suruh berjemaah. Tapi kita berjemaah boleh, harus. Saya tak tahu yang ni Wahabi tak ada komen lagi setakat ni. Tapi ulama-ulama pondok ada juga kritik lah. Dulu kalau kita benda tak sunat jemaah, buat boleh jemaah. Tapi dah jadi popular, tenggelam lah yang kata kaul yang kata tak boleh tu. Tapi Wahabi setakat ni saya tak dengar lagi lah sembahyang jemaah boleh ke jemaah tak jemaah. Okey. Habis tu maka harus saja kita tak mau jemaah. Tok imam ni sujud lama kan malas, farakah. Kita bukan wajib ikut dia pun. Tapi wajib farakah. Pasal kita niat jemaah ni. Kalau tak niat jemaah tak ada kisah, dia nak rokok aku tak mau rokok lagi, dia nak iktidal dia. Saf tu tak payah jaga juga. Tak sunat jaga saf. Misal kita tu lepas jemaah tak arahan. Kami buat itu lepas jemaah arahan suruh buat jemaah. Jadi sembahyang hajat. Ada je kutu yang balik. Dia balik jadi lopong lah. Nak isi lopong tak payah. Sebab dia bukan sunat berjemaah. Tak payah. Kalau isi pun tak dapat pahala lebih. Sebab dia tak dapat pahala 21, 27 tu tak dapat. Buat jemaah tak dapat juga, tak buat pun tak dapat. Dia harus dia. Dia bukan sunat berjemaah. Itu kaedah hukum dia begitu. Jadi kalau rasa lama sangat nak cepat, padahal tak makruh pun. Sebab kita asalnya tak wajib ikut. Kemudian tidak ada as-salatu jami'ah. Jangan dibantai kata bila as-salatu jami'ah kata dia rahimahumullah. Kita pun tak sunat. Termasuk sembahyang jenazah pada qaul yang muhtamad. Qil kata apa? Qaul dhaif kata ada solat jami'ah. Sebab dia bukan sembahyang sunat. Sembahyang yang disunatkan berjemaah, jika nak buat jemaah sunat sebut as-salatu jami'ah. Sebab kebanyakan sembahyang sunat tak berjemaah. Tiba-tiba hari itu nak buat jemaah, maka sunat as-salatu jami'ah. Memang sunat hajat pasal dia asalnya tidak berjemaah, memang tak buat jemaah. Jadi kalau buat tak ada as-salatu jami'ah. Saf. Tak payah saf. Kita sembahyang sunat hajat ni 2 rakaat. Setelah pulang tu kan nak niat masing-masing boleh, nak berjemaah boleh. Untuk imam Allahu Akbar dia dulu, tak tunggu makmum, tak makruh. Sebab dia memang tak disunatkan berjemaah. Kalau saya simpan, kita buat sembahyang hajat, okey, Allahu Akbar, tak tunggulah untuk imam, tak tunggu apa lagi dah. Benda sunat buat masing-masing. Cuma kita jadi ketua je lepas tu. Ketua untuk menjalankan hukum sembahyang tu. Tak lama keluar lah tu bid'ah apa ke. Okey. Dan seorang diri masih muakkad. Maksudnya sembahyang seorang diri itu masih lagi muakkad. Tak dapat jemaah buat seorang diri. Buat jemaah lebih sunatnya. Buat seorang diri tak reti Ustaz. Okey. Tengok kitab kita tak reti, tak reti. Sebenarnya tak susah. Maka masuk waktunya, dia ada waktu ni panggil sembahyang berwaktu. Bila sembahyang berwaktu ataupun bersebab, setengah ulama kata dia bersebab. Sembahyang sunat bersebab, sembahyang sunat berwaktu, tidak ada waktu haram. Maka jika berlaku gerhana tu, gerhana matahari tersebut asar, itu biasa berlaku.
Lepas asar 15 minit dia pun gerhana. Boleh saja lepas sembahyang asar kita buat sembahyang gerhana. Sebab apa? Kalau katanya tak boleh ke waktu haram? Waktu tu tak haram sebab dia berwaktu atau bersebab. Sebab dia masuk lepas pada asar. Kita dah habis sembahyang asar baru masuk waktu dia. Itu tak haram. Okey. Tak kala nyata gerhana, guna confirm. Macam mana nak nyata gerhana? Tengok matahari. Ya, bukan dengan hisab. Dia boleh saja dengan hisab. Ya, untuk menyatakan kita orang ahli falak, ahli hisab ni dia boleh kira, dia boleh hitung, dia tahu gerhana akan berlaku, confirm berlaku. Dia kalau kata ni hampir confirm lah. Ilmu falak ni dia antara ilmu yang tepat. Kalau kata 10 campur 10 cukup 10. Dia macam kalkulator lah. Kita kira, kita yakin kan. Siapa tak yakin dengan kalkulator? Sedangkan dia kira beribu-ribu situ, tak. Yang nak confuse pun jari kita tekan silap. Itu boleh jadi silap lah. Tapi kalau mesin tu tak ada orang kata mesin tu tipu. Kalau benda yang otaknya tu orang boleh percaya, kiraan tu boleh kata seluruh dunia pakai, seluruh tempat kedai pakai, kedai runcit kampung pun pakai kalkulator kan ni. Kita pun percaya kat dia, dia tekan, dia ganti dia. Kan? Apatah lagi kiraan yang matahari bulan, dia tepat. Cuma berdasarkan pada sebuah hukum, dia tak bagi pakai hisab. Dia suruh yakin. Macam mana? Bagan puasa, sumu li ru'yatikum, kata Nabi. Berpuasalah kamu dengan sebab kamu ru'yah. Maka tengok ru'yah. Ulama Muqtamad kata tengok matahari, kena tengok bulan, tak tengok tak dapat. Walaupun pada hisab dia ada. Itu dia. Okey, jadi mana kena nyata dengan mata kepala tengok. Cek dululah, tengok. Tutup pakai apa, filem ke apa, kena tengok matahari itu teropong ke apa kan. Nampak dia bertemu gitu. Nampak dia dah tercebih sikit orang kata. Sumbing matahari tu, itu dah masuk gerhana lah. Dia tak mesti masuk penuh. Dia dah masuk sikit nampak sumbing tu, dia kira dah gerhana lah. Sunat dah. Maka berpanjangan sampai dia habis. Jadi dia akan jadi gitu tu kan. Jangan nak buat contoh. Gerhana ni dia tu, contoh ni, dia akan ambil sikit. Sikit ni dia lari sikit. Masa tu pendek. Ini kena cepat. Ya. Kalau dia masuk penuh itu, dia masuk pop, dia penuh. Itu lama masa dia. Dia keluar tu pula. Ya. Lambat lah, lama masa dia panjang. Tapi ada yang dia lalu sikit je, dia masuk itu. Dia tutup dia tak kena penuh, dia kena sikit je. Jadi yang ni masa dia singkat. Yang ni kena cepat. Sebab bila dia habis gerhana, habis waktu lah. Jadi kita tengok dia ada sebab surat apa sekarang ni dah zaman internet sekarang ni. Masa dah ditebut dari jam berapa sampai jam berapa. Pakai itu lah. Ya, tak payah tu tak ada teropong. Okey, seorang cek tengok kita nak sembahyang ni. Ya, tengok dia keluar tu dah habis dah. Ya, dah orang dah tulis dah. Dia dah kira siap dah pergerakan matahari tu berapa minit akan selisih. Okey. Dan habis waktu sembahyang gerhana matahari dengan hilang gerhananya, habis dah waktu. Ada qada lah? Tak ada. Tak ada qada. Dan dengan jatuh matahari dengan gerhananya, faham tak? Okey, matahari terbenam. Dalam keadaan dia gerhana, gini saya buat gitulah gerhana. Matahari tu turun gitu. Masih gerhana lagi. Sampai ufuk. Tenggelam matahari, masuk maghrib. Tetapi masa dia masuk tu dia gerhana lagi. Walaupun begitu, ya, waktu dah habis. Dikira habis, dah terbenam matahari habis. Walaupun masa terbenam tu gerhana. Faham? Dia tak nampak, dia tu kata pegang bukan pada waktu, pada nampak. Bila dah dia terhuruf, maknanya tenggelam matahari tak kelihatan. Bila tak kelihatan, diiktibarkan tiada gerhana pada negeri itu. Negeri lain tu dah lah, negeri yang nampak matahari masih gerhana. Tempat yang tak nampak matahari, dikira habis. Okey. Dan habislah waktu sembahyang gerhana bulan pula dengan hilang gerhananya. Tadi kalau kita kata gerhana matahari terbenam, yang ni dia lawan balik. Dan dengan naik matahari habis.
Matahari tu naik pagi subuh nak tahu tuan nak kiamat ni. Boleh jadi bangun subuh tengok Allah Akbar dia lah. Gerhana waktu subuh. Ya. Okey. Semalam gerhana bulan. Malam tadi misalnya sebelum subuh tu gerhana bulan. Bulan tu naik dengan matahari sekali. Masih gerhana, dulu selisih gitu. Ya. Hukumnya tak boleh dah. Okey, apa beza matahari dan bulan? Gerhana matahari dan bulan. Gerhana matahari, bulan tu sendiri, bulatan bulan tu sendiri, dia menutup, sekarang kata dia bukan bulan, planet. Planet tu sendiri, atau planet ataupun bulan, dia pergerakan dia tu berselisih hari tu. Jadi bulan tu tutup matahari. Ni matahari, ni bulan, ni matahari. Dia jalan, pop, dia tutup. Dia tutup sebab tu nampak cebeh sebelah, nampak bulatan. Jadi dia kadang-kadang gerhana tu disebabkan selisih tu adalah dengan planet atau selisih dengan bulan tu sendiri. Okey, itu gerhana matahari. Gerhana bulan pula sebab bulan adalah bulan ni kan, dia tidak menerima dia tidak menyala sendiri. Kalau kita tengok bulan kat langit tu, sains berkata gitu, dia tak menyala sendiri. Beza matahari menyala sendiri. Bulan dia terima nur cahaya daripada matahari. Jadi matahari sini, bumi sini, ni bulan. Dia terima daripada cahaya matahari, dia gelap kan, dia gelap. Matahari duduk belah sini, bumi duduk sini, jadi gelap. Tapi dia pantul cahaya tu sampai dekat bulan. Bulan terima cahaya matahari, tu dia cerah. Ni sekarang ni masuk 15-16 kan. Dah hujung-hujung lah, bulan besar. Dia terima matahari punya cahaya. Tapi bila berlaku gerhana, matahari itu terlindung dengan bumi atau terlindung dengan planet. Jadi bila dia pantul cahaya matahari, tertutup kat bulan tu. Macam kita suruh torchlight kat dinding, kita sekat dengan satu kad. Jadi dia jadi macam sebelah kali bulatan tu. Itu nama gerhana bulan. Okey. Jadi bila naik matahari, kita tengok matahari dengan bulan tu dia tu. Cahaya matahari daripada sini dengan bulan tu dia tu. Dia jarang berlaku. Sebab kadang-kadang kita akan lihat bulan duduk pada tempat matahari naik, berselisih. Okay. Tiada dengan naik fajar. Maknanya tak kira naik fajar, dia kira naik terbit matahari. Dan tiada dengan jatuhnya pada malam dengan gerhananya. Naik matahari, hilang gerhana bulan dengan hilang gerhananya, dan dengan naik mataharinya dikira habis waktu dia. Dengan naik bukan naik fajar. Fajar dia tak kira. Fajar sodik ke fajar apa-apa. Dan dengan tiada jatuh fajar, jatuh matahari tu pada malam dengan gerhananya. Habis. Maka lafaz niat semua mazhab Syafi'i, bila kata semua ibadat ada niat, maka ada niat ada lafaz. Maka lafaz dia apa? Niat pada gerhana matahari, usolli sunnatal kusufi syamsi raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ingatlah, mayang jarang-jarang. Nabi mengaji pula zaman remaja dulu. Jadi bila dah lama kawan orang tu, dah lama dah baru jadi terima. Umur dah masuk 50 dekat dah baru jadi terima. Mengaji zaman umur 16-17 tahun. Hari tu kena dah orang istihad nak sembahyang gerhana. Dulu kan tak ada orang sembahyang gerhana dalam masjid surau. Tak jarang lah. Saya ingat surau orang tua saya buat dulu. Masjid daerah tak buat. Saya berzaman remaja dah sembahyang gerhana dah sebab orang tua saya buat setiap kali. Surau lain tak buat, masjid lain tak buat. Jadi dia tak masyhur. Sebenarnya kita boleh ingat lah. Kawan-kawan yang tak biasa ni kita lah tak bagi mesej. Mana satu dia kusuh ke khusuh dia. Malam ni kitab lah. Hambatan lah kusuh ke khusuh, jadi hanya gerhana lah. Dah, besar. Gerhana matahari bahasa Melayu, gerhana bulan bahasa Melayu. Tak gaduh nak kusuh nak khusuh. Benda tu sunat lah lafaznya.
Dah lah Wahabi tu marah tu, lepas niat hampa tu kalut sangat khusyuk ke khusyuk. Ya. Jadi niat dah hati dah. Pasal dia berat sangat benda-benda itu. Tapi kita marah Wahabi sebab apa? Sebab untuk kutuk orang niat. Lepas niat tak boleh niat. Siapa suruh orang kutuk orang? Janganlah kita berat kan. Ada ke tutup imam kadang-kadang tersilap juga di situ. Usolinya kuat. Jangan. Usoli ni makruh kuat. Jadi sunat berlafaz dengan lafaz sir. Tapi kalau ada Wahabi elok tak bagi dia bengar ke. Usalli fardhu maghribi, dia memang sembahyang tak khusyuk dah kawan tu. Dia makruh kan. Dia sunatnya dilafazkan sir. Sahaja aku semayang sunat gerhana matahari 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allah Akbar. Dan pada gerhana bulan usolli sunatan khusufal qamri. Qamar lah, jangan syamsi pula. Itu je kata niat Melayu senang. Niat Arab lagi mana satu khusuf ke khusuf. Apa dia kata tak matahari bahasa Arab dia pening-pening. Langsung tak semayang. Pasal usolli kan. Ni merapu lah. Ya, usolli tu sunat je. Rakaat ni lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saja aku semayang sunat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Habis. Macam mana semayang dia? Dia tak dapat semayang gerhana di masjid, dia tak semayang langsung. Ini hamu biru. Maka sekurang-kurangnya di semayang 2 rakaat seperti semayang sunat zuhur jua. Macam tu. Sunat zuhur buat 2 rakaat. Kita ada contoh buat 2 rakaat. Macam mana semayang? Macam tu lah semayang gerhana. Mana sembahyang biasa lah. Ya. Baca lah apa nak baca apa. Kuliah ke, rawah ke, falak ke, ruinas ke. Buat 2 rakaat, bagi salam. Dapatlah sunat gerhana. Dengan syarat dia niat sunat gerhana. Jangan pula dia niat sunat zuhur pula. Dia kata kitab ustaz kata dalam kitab sunat zuhur. Contoh. Itu contoh sembahyang tu bentuknya sama, kifiatnya sama. Itu paling tak reti. Duduk di rumah, malas kita bermasjid, kita buat lah. Ajar anak bini buat. Kita jadi imam. Sembayang 2 rakaat dah. Apa buat macam sembayang lohok je dah. Macam sembayang sunat lohok je dah. Dia kitab suruh gitu. Itu yang berhenti. Tak lagi aku tambah lain nanti langsung batal dah. Okey. Itu yang paling lekeh. Sekurang-kurang. Dan yang akmal, yang buat lain sikit tu, dia akmal, sempurna. Macam mana sempurna? Yang akmal sedikit, iaitu dengan cara mana disembahyangkan dia 2 rakaat. 2 rakaat. 2 qiyam dalam 1 rakaat. Dalam 1 rakaat 2 rakaat, 2 qiyam pada tiap-tiap rakaat, dengan tiada dipanjangkan bacaan pada keduanya. Itu akmal, sederhana akmalnya. Ada akmal lagi. Okey. Dan yang terlebih akmal, peringkat yang paling aula, bahawa disembahyangkan 2 rakaat dengan 2 rakaat sama, 2 qiyam sama pada tiap-tiap rakaat, dan sikit beza dia dipanjangkan bacaan pada keduanya. Sembahyang sunat ni dipanjangkan. Yang ni tak jadi makruh untuk imam panjangkan. Sembahyang fardu jadi makruh untuk imam panjangkan kerana memberatkan makmum. Sebab tu hukum fiqah juga, dia terbalik kan. Patut dia kata sembahyang fardu tu wajib, pantai lah panjang sikit. Ni sembahyang sunat bagi rekas dah lah. Dah, syarak tak gitu. Sembahyang fardu rekas untuk kita jadi imam, untuk makmum. Tapi sembahyang sunat boleh panjang, lantak lah. Untuk imam baca sembahyang sembahyang tarawih, khatam satu Quran. Dia dosa lah, tak. Makruh lah, tak. Sebab dia sembahyang sunat, orang boleh lari. Kalau sembahyang fardu tak boleh, makruh lari. Sembahyang jemaah kan fardu kifayah. Jadi bila dia lari, gugur fardu kifayah tu, buat habis lari semua. Tu dia, memberatkan pada tu tak boleh. Jadi kalau kita ikut kias otak kita lain, sembahyang fardu lah kena fact. Yang sunat ni cicai lah. Tak, yang sunat boleh panjang.
Ya. Apa tu imam buat 20 rakaat, buat penat orang. Dia tu tak patut buat 32. Tu dia. Mana kami ikut Madinah. Madinah 32, 36. Ya. Kita cari yang paling ringkas kata dia. Tu. Orang sekarang. Okey. Dan iaitu hendaklah ni cara yang akmal tadi, terakmal. Hendaklah ia takbiratul ihram dan baca doa iftitah. Jangan ingat. Doa iftitah baca. Sembahyang sunat pun sunat baca doa iftitah, tu maksud dia. Sembahyang tarawih kalau ikut sunat baca doa iftitah, tapi tak dan untuk imam nak laju. Tak pergi pukul 12 tak habis sembahyang lagi. Dan a'udzubillah sunat baca. Dan Fatihah sama, dan surah Baqarah. Surah Baqarah baca dia. Okey. Habis surah Baqarah, kemudian maka rokok. Okey. Dan baca tasbih dalam rokoknya kadar 100 ayat dari surah Baqarah. Itu dia. 100 ayat surah Baqarah berapa buku surat? Ya. Kalau yang pendek-pendek lah ayat je. Kita kata 100 ayat, 4 muka surat lebih kurang. Tu payah lah tu, rasa 10 sampai 100. Dekat sejuzuk lah. Dapat. Okey, berapa? 100 ayat adakah boleh habis setengah jam? Kita 100 ayat setengah jam. Setengah jam mana kok? Tu kadar lagi. Dia tak tahu nak ukur dulu ni. Zaman ni dia tak tahu nak ukur berapa minit. Maka dikadarkan dengan bacaan 100 ayat. Kita kata 100 ayat confirm setengah jam. Okey, rokoknya setengah jam. Tu yang akmal lah. Tarat ke? Okey. Dalam rokok tu, dah rokok, kemudian maka diangkatkan kepalanya. Imam pun bangun, Sami Allah dengan Aidah. Ya, semua Aidah, nak baca mana lagi? Ya. Dan i'tidal. Duduk i'tidal tu maknanya tiam tu. I'tidal tu maksud dia apa? Bukan berdiri i'tidal. Bangun balik pada rokok memang namanya i'tidal. Maka dah i'tidal namanya tiam lah. Balik tiam. Baca tiam dan membaca Fatihah semula. Macam tiam tadi. Baca balik Fatihah. Jangan doa iftitah pula tak? Doa iftitah 3. Baca auzubillah, baca Fatihah. Kemudian maka dibaca surah Ali Imran. Ya. Okey. Surah Ali Imran. 2 surah. Ya. Kemudian ia rokok pula dan baca tasbih padanya kadar 80. Tadi 100. 80. 2 rakaatnya, tapi itu dia penat. Rokok yang kedua 80. Okey, habis daripada suratul Baqarah. Kemudian dia i'tidal pula. Ini baru i'tidal tu. Maka sujud. Ada 2 rokok lah. Ingat. Dan membaca tasbih padanya kadar 100 ayat daripada suratul Baqarah. Dalam mana? Dalam sujud. Dalam sujud baca 100 balik. Kemudian dia bangkit duduk antara 2 sujud kadar tamakninah. Nampak? Tak boleh lama pula situ. Tak boleh. Pada rukun pendek. Sujud lagi sekali. Sujud yang kedua. Kemudian maka ia sujud yang kedua dan membaca tasbih padanya kadar 80. Macam tadi. Maknanya dalam rakaat pertama, rokok pertama baca 100 ayat. Mana kadar 100 ayat. Rokok yang kedua kadar 80 ayat. Sagi sujud pula, sujud pertama kadar 100 ayat, sujud yang kedua kadar 80. Ni ulama besar-besar boleh buat lah ni. Jenis sembahyang sunat tak tinggal. Kita rokok sembahyang tasbih pun tak larat dah. Tasbih berapa kali je? 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Lama tu imam aku dah habis kira dah. Subhanallah dah.
Kemudian maka ia sujud yang kedua dan baca tasbih padanya kadar 80 ayat daripada surah Baqarah. Kemudian maka ia bangkit bagi rakaat yang kedua. Teruslah macam biasa lah. Maka membaca Fatihah dan surah An-Nisa. Kemudian ia rokok dan membaca tasbih. Pada rokoknya kadar 70. Dia turun lah 100 pergi ke 80. Kemudian masuk rakaat kedua dia pergi 70 ayat daripada surah Al-Baqarah. Kemudian maka ia i'tidal dan membaca Fatihah pula. Kemudian maka ia baca surah Maidah pula. Surah Ali Imran, surah Maidah, 4 surah. Kemudian maka ia rokok pula, membaca tasbih dalam rokoknya kadar 50 ayat daripada surah Al-Baqarah. Kemudian ia i'tidal, kemudian sujud dan membaca tasbih padanya kadar 70 ayat daripada surah Al-Baqarah. Siapa yang rasa dia berat nak baca surah-surah ni, senang dia pilih cadangan saya lah. Rakaat pertama ambil 2 surah Sabih dengan Hal Atah. Masuk rakaat kedua baca Wasyamsi dengan Wadduha. Settle. Panjang Ustaz, payah sangat. Ambil dari mana surah-surah pendek. Nak bayang je kan, ambil 4 surah lah. Baca Wadduha, baca Alam Nashrah, baca surah At-Tin. Lepas tu langkau pergi surah apa? Inna Anzalna ke apa. Baik. Kemudian maka bangkit ia bangkit duduk antara 2 sujud. Kemudian ia sujud yang kedua baca tasbih pada kadar 50. Dia makin kurang ayat daripada surah Al-Baqarah. Kemudian maka ia bangkit tasyahud dan memberi salam. Inilah yang akmalnya. Kita buat tak ada lah akmal, kita buat sikit, baik sikit daripada yang sekurang-kurang. Dan sunat dinyaringkan bacaan pada sembahyang gerhana bulan, seperti malam. Sunat nyaringkan. Dan diperlahankan pada gerhana matahari, seperti malam. Tapi baca kadar bunyi antara dengar tak dengar lah. Kalau ikut ni dia perlahankan pada gerhana matahari. Siang tu baca slow. Dan sunat dibacakan 2 khutbah kemudian daripada sembahyang tiap-tiap daripada 2 gerhana. Dia baca macam khutbah raya lah. Dan jika kemudian daripada hilang gerhana sekalipun, dah habis gerhana, habis sembahyang, habis gerhana, masih lagi sunat khutbah je, maka ini tidak sama dengan bab Jumaat. Jumaat mesti khutbah dalam waktu, raya pun mesti khutbah dalam waktu, masih ada lagi. Maka khutbahnya seperti 2 khutbah raya sama. Tetapi taklah dia sama takbirnya, tiada sunat takbir. Sedangkan khutbah hari raya ada Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan pula khutbah tu dibaca gini, tak payah. Kerana tiada warid dia, dalam hukum fiqh pun diikut, tak ada warid tak buat. Warid ni apa warid? Tak didapati daripada hadis Quran, tak didapati daripada perbuatan sahabat Nabi, tidak didapati daripada segala alim ulama buat. Maka tak warid, tak buat. Maka ini panggil bid'ah takutnya. Jadi sebab tu ada ulama dulu dia tak kata, oi bid'ah dalalah sesat. Dia tak ada. Dia tak ada warid. Tak ada warid. Tak ada warid tu dia bimbang takut bid'ah. Itu beza sikit dengan Wahabi dia tak. Kullu bid'ah dalalah, kullu dalalah finnar, dia akan keluar gitu. Tapi kan Tok Guru dia tak ada warid dia. Tidak ada warid. Tak ada warid ni takut kita tak ikut siapa-siapa alim ulama, kita reka sendiri. Jadi sebab tu amal ibadat tuan-tuan apa juga, walaupun kita bukan jenis syadid macam Wahabi, tapi tetap juga kalau tak ada warid jangan buat. Kita menjaga betul pesanan Rasulullah tu. Itu pesanan Rasulullah. Ya, tapi tak ada lagu duduk bid'ah dalalah. Saya pun tak apa gemar juga orang sembahyang apa ni mayat solat tu jamiah. Tapi kadang-kadang tak terkata jugalah. Kau bid'ah dalalah. Jangan kata gitu, tak boleh lah. Bila kita ngajar terang, tak sunat, tak ada warid. Jadi tak ada warid. Yang warid ni sembahyang sunat, sembahyang doa. Itu orang Mekah buat. Dia bukan solat jamiah, as-salatu 'alal mayyit. Dia bagi tahu mayat ada depan, takut orang tak sembahyang sunat tu. Beza dengan as-salatu jami'ah, dia mengumpulkan sembahyang sunat itu berjemaah. Sembahyang mayat dia bukan.
Dia baca semayang fardu lah, mana ada solat jamiah. Dia semayang fardu. Jadi kalau kita kata nak buat juga, tak sunat pun. Cuma kita kata umumkan as-salatu 'alal mayyit. Macam kita buat semayang tarawih kan. As-salatu sunatut tarawih. Tak sunat pun. Tapi kalau as-salatu jamiah tu sunat, itu warid. Maka bila warid, tak boleh kita bawa tempat yang tak warid. Benda yang confirm dah ada, bawa yang tu. Jangan pindah di tempat lain, tak payah, lari hukum. Tapi kalau kita reka lain, yang kita tak kata benda tu sunat, boleh as-salatu 'alal mayyit, itu tak sunat. Saja sebut dia, takut orang lupa kata mayat di depan. Tambah di Mekah, Madinah, tak perasan ada mayat masuk. Jadi sebab tu dah as-salatu 'alal amwat, dia kata, supaya orang belakang yang tak nampak mayat lalu, dia boleh sembahyang sunat. Sembahyang sunat, sembahyang jenazah. Tapi macam kita ni dah masuk mayat awal lah, dia pun tahu mari dah siap ada ilan nak sembahyang mayat. Tak payah solat jamiah lah. Tu pada pandangan warid. Tapi tak boleh bidang tu lah. Dia sepaham saya duduk di utara tak ada solat jamiah sebab banyak pondok lah tu. Saya duduk Sungai Bakar pun kami merata sembahyang sunat, sembahyang jenazah ni orang pondok lebih pondok dulu dia upah. Bagi kereta sebiji ada orang angkut. Berapa? Kami nak lebih pondok 40 orang, dia angkut 5-6 kereta. Kadang 10 kereta bawa kami pergi sembahyang. Tak ada solat jamiah. Memang orang ngaji kitab tak jumpa benda tu. Dia mari belah ni, belah Perak ke ni, belah Ipoh, Kuala Kangsar, Ipoh sampai ke selatan. Dia mari solat jamiah. Pengalaman kan kena tahu, duduk utara lain. Dia mari belah sini selatan ni lain lah. Taping tak ada, ikut asal tu tak ada solat jamiah. Dia mari Kuala Kangsar turun sampai Ipoh. Tapi bukanlah tak lala, cuma kita tak ada warid. Orang pekah tak mau buat, benda tak ada suruh hang buat apa, baru rugi masa dia tu. Dan menyuruh pada 2 khutbah itu, mana dalam 2 khutbah nak isi apa dia punya nota dia. Akan taubat. Sebab apa? Gerhana tu tanda kepada kebesaran Allah, bukan bala. Mengingatkan kita bahawasanya kejadian alam tu akan jadi mustah dan rosak. Dia baru selisih. Matahari dan bulan belum berlaga. Selisih tu makna menunjukkan bahawasanya dia akan berlaga satu hari. Mana? Kiamat esok. Kiamat esok akan berlaga, bulan, bintang, apa semua ni mata. Jadi sebab tu banyak bertaubat, ingatkan Allah, dan bersedekah, dan merdekakan hamba, dan puasa dan lain. Mana dalil? Suruh cari. Dia kata umum. Hari apa pun boleh buat ibadat, terutama hari-hari yang tertentu. Apa beza dia dengan hari biasa? Okey. Hari biasa Tuhan suruh sembahyang. Sembahyang sunat biasa lah. Tapi tak ada pun suruh sunat gerhana. Dan bila sampai gerhana disuruh sembahyang sunat, bererti pada waktu tu, waktu yang disuruh buat ibadat. Tak sunat pun waktu lain, jadi hari tu sunat. Sebab ada gerhana tu jadi sembahyang tu sunat. Ada sembahyang dia. Maknanya hari tu hari istimewa. Nampak? Macam Ashura, okey. Hari lain tak boleh puasa boleh, tapi bila sampai hari Ashura sunat berpuasa. Semua ulama ada sunat puasa. Maka hari ini istimewa semua. Maka banyakkan sedekah, banyakkan. Ajarkan jadi gitu. Banyakkan ibadat, banyakkan sedekah, banyakkan taubat, banyakkan istighfar. Dia confirm gitu. Jadi macam masalah rejab kan, masalah dah habis waktu, dah habis tajuk cerita tu rejab. Bila masuk rejab ni dia mari dah tu bid'ah ni hadis maudhu', toten. Ya. Orang ni pun tak ngaji ni ramai. Dia kelang kabut dia jadi macam terjolok punggung dia. Ya. Ni esok masuk Syaban ni, nak masuk Syaban dah ni kan. Isra Mi'raj ni mulalah tidak ada nas atau toten. Habis dah rejab, habis dah Isra Mi'raj, dia mari Syaban. Mari Syaban dia keluar hadis baru pula. Dia kata hadis dia maudhu', tak boleh pakai, tak ada waris, tak ada apa benda lah, macam-macam tidak ada nas lah. Ya, kita pun pening pula. Okey. Jadi isunya ditanya tentang hadis. Ada satu hadis yang viral
hadis tu siapa yang create ni apa orang Iran. Dia terjemahkan hadis tu, wallahu alam, tidak ada sanad. Tapi dia tak kata hadis, dia kata pada ketika masuk satu Rejab, siapa berpuasa pada hari Rejab pertama, pahala dia bergian. Siapa yang puasa hari yang kedua, pahala dia bergian. Siapa yang puasa pada hari tiga, pahala dia bergian. Adalah pahala dia 100 sedekah lah, dia kata 100 sebelih unta lah, begitu. Baik, dia tak kata hadis pun. Mari hak jenis yang tak boleh tahan ni, oi, hadis ni tak boleh disebarkan, hadis ni hadis maudhu', siapa sebarkan berdosa haram, tonten. Ya, macam-macam lah. Hadis yang tukang sebar pun takutlah masuk neraka esok. Okey, satu, ya. Satu, kita jangan cepat bila nampak ada benda kita nak forward. Itu satulah. Zaman ni zaman fitnah dan akan jadi tempelak pada alim ulama. Itu satulah, satu amalan. Saya puji Ustaz Hazri. Ustaz Hazri buat satu komen dalam Facebook. Ustaz Hazri ni anak murid Syekh Nuruddin. Dia anak murid Tegal lah, Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur anak murid Tegal Syekh Nuruddin, nama Ustaz Hazri. Orang kata keturunan cicit. Ustaz Hazri ni cicit pada Syekh Tani. Cicit tak tahu dah berapa tu lah, tapi cicit lah, bukan padai, Syekh Daud rasanya. Jadi dia ni buat satu create, dia kata satu amalan-amalan yang tuan guru kita beri pada kita, kadang dia sir rahsia. Yang tuan-tuan di kampung, orang baling ke orang mana kan, mesti ada orang kampung tu, kalau kita mengaji, dia bagi satu amalan rahsia. Amalan tu tuan rahsia untuk tuan, bukan untuk disebar dalam Facebook. Bukan, dia pesanan Ustaz ni. Ini kita tengok dalam Facebook, berlampak duduk. Benda tu adalah amalan khusus pada seseorang tu. Dia amal, misalnya kalau saya duduk saja, saya amalkan 1000 selawat lah misal, saya dapat satu benda tu. Kalau kita buat amal solat ni yang tetap untuk diri kita tu, kita dapat, aku buat ni dapat macam-macam. Maka dia passing, itu ijazah. Dia passing ke anak murid dia. Rahsia tu, sir. Dia mari beli kat Facebook. Beli kat Facebook lagi sebar, ini amalan bid'ah, Nabi tak pernah suruh. Apa. Dah jadi fitnah pada atas tubuh kita. Sir, benda tu kalau dapat secara sir, senyapkan. Kecuali dalam majlis ilmu dia bagi terang, ini sebarkan. Lain. Ini kita ambil berbisik. Itu amalan sir kita. Okey, habis. Itu dalam segitu. Sama juga dalam amalan lain. Jadi kalau kita baca hari ini, tibalah ini bid'ah, ini tak ada hadis. Okey, sekarang ni balik dalam masalah Rejab, Syaban, Ramadan. 3 bulan ni bulan yang confirmnya bulan barakah, tak dinafikan. Macam tadi lah, hari gerhana ada keistimewaan dia, hari Jumaat ada istimewa dia, hari Ashura ada istimewa dia, maka bulan Rejab ada istimewa dia. Itu bukan dengan nas biasa, dengan Quran dan hadis. Katakan kelebihan bulan Rejab, dia Ashhurul Hurum. Mana istimewa Ashhurul Hurum ni? Bulan haram. Bulan Muharram, bulan Rejab, itu masuk. Jadi Syaban, dah tentu Syaban ni ada hadis-hadis tentu yang berkait. Jadi bila begitu, ada kelebihan-kelebihan dia. Maka siapa yang nak puasa bulan tu, ada satu hadis yang masyhur walaupun dhaif. Siapa yang puasa 1 hari dalam bulan Rejab, maka dia terlepas daripada siksa azab fitnah akhir hari kiamat. Jadi dengan sebab tu, dia kata sehari buat ibadat Rejab, puasa, terangkat dia punya azab akhirat esok. Ni pembohong dia. Takkan kalau gitu tak payah buat benda lain, dia semacam puasa Rejab kan. Tu orang yang singkat dia punya pemikiran. Maksud kata fadilat tu kadang-kadang dia hitung pahala dia. Kalau dibandingkan amalan hari-hari yang lain, dia tinggi sikit pada hari lain. Lepas tu dia kata seolah-olah terlepas daripada azab. Itu fadilat dia. Atau meraihkan waktu itu mustajab doanya untuk melepaskan kita pada akhirat esok.
Bukan dengan satu hari puasa dia lain tak puasa. Puasa fardu kena buat, sembahyang fardu kena buat, benda sunat lain yang Nabi suruh kena buat. Baru dia dapat faedah puasa Rejab tu. Okey, satu hari. Maknanya dia tak kata hari awal, tak kata hari akhir. Mana-mana tuan-tuan puasa Rejab awal dan akhir dapat pahala dan fadilat. Demikian. Sebab kita satu hari je belum Rejab. Baik. Kalau satu hari dia dapat fadilat tu, kalau 2 hari, nampak tak? Maka satu ulama kata siapa yang buat hari pertama 100, hari kedua dia kata dapat 80, hari ketiga 60. Maknanya dia kata setiap hari tu 30 dalam sejak tu dia nilai pada pandangan ulama. Jadi dia disebarkan seolah-olah tu hadis. Ada yang kata tersalah di situ. Jadi tuan-tuan nak puasa hari pertama, maka dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, disebut oleh Imam Nawawi, disebut oleh ulama-ulama lain, apakah sunat berpuasa dalam bulan Sya'ban atau Rejab dan Sya'ban, maka mereka mengatakan sunat. Itu confirm sunat. Kita nak pilih Rejab daripada awal ke akhir, tak pilih. Okey. Kemudian dikaitkan di bawah sana dalam I'anatul Talibin, tak silap dinakalkan oleh sahabat kami. Dia kata sunat juga, harus juga sunat, harus juga seseorang tu tak puasa 3 bulan berturut-turut, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Sebab dia kata tidak ada halangan. Begitu juga Buya Yahya kata boleh nak puasa, sebab dia tidak ada halangan. Ya. Maka Wahabi gunakan kaedah, dia kata Nabi marah puasa tak kualiti. Sebab sahabat main mengadu dekat Nabi, dia kata bini dia main mengadu kat Nabi, laki dia terus tak sembahyang, puasa je. Nabi kata puasalah seperti puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tinggal, sehari puasa sehari tinggal. Maknanya dia kata tak boleh, haram puasa berturut-turut 3 bulan. Nabi tak pernah buat, dia kata. Itu kaedah dia. Nabi tak pernah buat. Tuan-tuan, kalau Nabi buat 3 bulan berturut tu puasa tu, larat kita tak ikut. Saya tak larat. Tapi bila Nabi tak buat, maka siapa yang larat dia buat? Ulama kata puasa yang haram, kata Buya Yahya, 2 hari je. Ya, puasa raya puasa, hari raya Korban, 2 hari tu haram. Lepas tu dia puasa lah. Jadi tak ada masalah nak puasa 3 bulan dulu. Tuan-tuan nak puasa dahri pun boleh, dengan syarat jangan alpakan. Sebab dia puasa 3 bulan turut, ya, dia tengok muka bini pun tak lalu lah. Bini ni ketar lah. Lalu dia peluk-peluk, masuk puasa ni tak nak peluk, aku dah ada dia. Maka yang tu yang Nabi marah. Bukan Nabi marah puasa tu, Nabi marah kerana dengan sebab dia berpuasa, dia tidak laksanakan tanggungjawab dia sebagai suami. Makan pun tak pergi sana, dia tak cari kerja, dia malas, lambat, dia tak larat. Betul, malam pun dia tak tuli bini, dia pegang tasbih, siap puasa malam tasbih. Subhanallah, malam. Yang bini sejuk, musim sejuk pun sejuk, musim panas pun tak ada siapa duduk dekat. Lama mengadu kat Nabi, jangan orang buat. Dia pergi kat Tok Kadi dia, laki saya dah tak tahu, tumpul kot dia dah. Ya, tak tuli saya dah. Jadi Nabi marah lah, tidak ada kahwin. Itu, jadi kalau tuan-tuan boleh, ya, laksana puasa 3 bulan boleh, bini pun alright, ya, tak ngadukan Tok Kadi pun, ya, makan nafkah boleh bagi, ya, nak beli apa, Ustaz saya pencen dia 4,000 sebulan dia tak, tak kisahlah, ya, puasa apa lah, harus, bahkan sunat, ya, tak ada masalah, puasa duk pening kepala lah, nak puasa tak ada nak, tak ada dalil. Ulama dah sepakat kata sunat dengan apa kita. Wallahu a'lam bissawab. Soalan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم افتح علينا بالعارفين، اللهم افتح علينا بالعارفين، اللهم افتح علينا بالعارفين، اللهم نور قلوبنا بنور يديك كما نور الارض بشمسك ابدا برحمتك ورحمتك.